Assalamualaikum dan selamat malam. Anda bersama saya Tasha. Selamat datang ke Beyond To Do List Podcast BGM X My UFM. Baiklah, sebelum kita mula, Tasha nak say welcome to UiT kepada semua pelajar baru. Welcome to UiTM Cawangan Terengganu Campus Dungun. Selamat datang ke Alam Universiti secara atas talian. Tapi jangan risau, insyaAllah kita akan kembali ke kampus. Tapi tak tahulah bila kan. Kita tak boleh nak cakap sangat. Takut nanti korang terbagi janji manis tu susah. Jadi sebab apa Sebab bukan senang tau untuk pihak universiti ni keluarkan pekeliling and buat keputusan untuk buka kampus. Sebab bila namanya cabaran untuk buat keputusan ni, inilah yang dinamakan cabaran sebagai seorang ketua ataupun pemimpin. Jadi Tasha rasa penonton dapat agak kot topik yang akan kita share ataupun kita kongsi pada malam ni. Jadi untuk makluman semua, tajuk kita pada malam ini adalah berkaitan dengan kepimpinan. Dan tetamu yang Tasha nak jemput untuk podcast kita pada malam ini bukan cacalang orang tau. Sebab tetamu yang kita jemput ni merupakan bekas Presiden Badan Guaman Mahasiswa. Bukan cacalang orang tau. Jadi, tanpa melengahkan masa, Tasha nak jemput Nurul Faiza Izhar atau Tasha lebih mesra panggil sebagai Kak Pai. Silakan Kak Pai. Sekejap. Okay. Boleh nampak kamera kan? Hello? Hello. Okay. Hi. Okay. Actually, okay tak? Sebab takut stop. Sebab tadi stop. Okay. Okay Tak stop sangat Okay je. Okay, first of all, Assalamualaikum kepada pendengar semua. And then thank you kepada BGM dengan saudari Natasha sebab menjadi host hari ni dan sudi invite akak atau saya untuk jadi speaker hari ni. Ni rojak bahasa boleh kan? Boleh. Kita santai je mesti. Okay. Okay, before that, macam nak cakap lah, hi, saya Faizah, Nurul Faiza binti Izhar dan saya merupakan bekas Presiden Badan Guaman Mahasiswa bagi sesi 2021. Ya, 2020 dan Liga 2021. Yes, lupa dah. Okay, boleh continue. Okay, tu namanya sedikit pencerahan daripada Kak Pai tentang sedikit latar belakang dia lah, tetamu kita pada malam ini. Dia bila dah namanya atas talian kan, degree atas talian, macam inilah, kadang-kadang dia sendiri lupa bila dia dapat degree tu. It's okay, Betul. Tapi jangan main-main tau. Walaupun degree atas talian, dia punya kerja sekarang bukan main-main, bukan calang-calang pekerjaan. Okay. Topik malam ni adalah berkaitan dengan kepimpinan. Tasha dah stok sikit lah resume Kak Pai kan. Kak Pai macam dah ada pengalaman lah dalam bidang pekerjaan. Kita ni masih pelajar lagi. Bila nak kerja. Tapi bila dah kerja, fikir macam kenapa perlu kerja? Kalau pun nak jadi budak balik, tak nak kerja. Betul tak Kak Pai? Betul tak? Betul. Setuju. Ada setengah orang macam sanggup tak nak belajar tapi nak continue to work. Ada setengah orang tak nak kerja tapi nak belajar balik. So different people, different mindset. So Jadi Tasha nak bagi satu soalan dekat Kak Pai kan. Bagi Kak Pai kan, kepimpinan yang kita guna semasa bergelar pelajar ni, kita akan praktikkan sepenuhnya ke tak masa bekerja? Sebab
Macam Kak Pak I sendiri, Kak Pak I kan pernah jadi presiden untuk Badan Guaman Mahasiswa. Tasha nak cedok Mhm. sikit lah apa tu pengalaman apa tu jadi presiden tu kan. Sebab sekarang ni kena pula jadi presiden untuk Melayu FM. Jadi kalau boleh share lah sikit kan. Macam gitulah. Oh, okay. Okay. Okay, sekarang ni macam okay, pada pandangan saya, sebenarnya apa yang masa kita belajar tu boleh je apa yang kita guna masa kita jadi pekerja. Tapi macam at least macam okay, kalau ada certain subjek tu macam tak ada kena-mengena tau dengan apa yang kita kerja tu. Tapi at the same time kita boleh implement dia. Okay, contoh macam akak dulu course food service management, in which dia ada pasal account ada, law pun ada, tapi semua basic-basic lah. Lepas tu macam ada pasal entrepreneur, ada pasal kitchen tu practical class semua tu. Ada pasal food science pun ada, food nutrition. Tapi bila macam sekarang ni akak macam kerja as shop leader trainee, which is dia ada probation lah in 1 month. Macam kalau korang pergi mana-mana company pun baru kerja, dia orang akan ada macam probation month. And then depend on company bila probation tu nak habis. Ada certain company 1 month, or second ada 2-3 bulan macam tu. So macam dekat industri dia lain. Macam so, just yang kita, macam mana nak cakap macam okay, kalau kitchen kita belajar step by step how to follow the recipe and all. Tapi bila akak jadi shop leader ni, shop leader ni akak yang masak. Tapi apa yang akak belajar just macam kita belajar how to untuk handle the stress. Macam okay, masa belajar pun of course obviously stress kan. Sampai lagi ODL korang semua nanti sebab akak ODL dalam 2 sem, sempat 2 sem, 3 sem, 3 sem. Okay, 3 sem. So memang faham lah. Tapi bila kita dah pernah stress tu, kita dah boleh nak co-op benda tu sebenarnya bila kita dalam industri. So adalah ada makna untuk kita praktikkan apa yang kita belajar tu dengan masa kita kerja. Macam tu. Cuma macam kadang course yang kita belajar tu, yang kita ambil major kita tu, tak semestinya kita akan lead to the path yang kita akan jadi career kita. Kadang macam ada orang dia belajar biologi tapi tiba-tiba dia jadi bahagian management trainee lah. Apa kena dengan bio kan? Tak ada kan? Macam tu. Yang ada cuma macam kalau dia pergi company yang pasal ada biologi, adalah guna sikit dia punya ilmu tu. So I would say that 50% ada, 50% lagi completely kita belajar on the spot. Benda tu. On the spot. Okay. Itu lah. Macam get the point kan? Okay, betul-betul. Okay, macam yang Kak Pak I kata, Kak Pak I jadi leader, maknanya dia handle stress. Maknanya handle stress tu dalam bentuk stress tu, kita yang fikir satu. Tapi dalam masa yang sama, stress tu pun datang daripada orang-orang bawah-bawah kita juga. Betul tak? Betul. Sebab bila jadi leader ni, macam Tasha sendiri ada pengalaman pernah kerja dekat kilang. So macam kita as anak buah, kita tengok leader kita buat kerja kan. So, macam dia ada stress dia sendiri. Sebab kadang-kadang manusia takkan lari daripada yang namanya peribadi. Kadang-kadang sometimes ada orang yang tak boleh nak separatekan dia punya personal dengan career. Kadang-kadang susah juga kan nak co-op dengan orang macam gitu. Tapi apa yang Kak Pak I kata, apa yang kita belajar tak sepenuhnya kita apply dalam kerjaan. Tapi apa yang kita belajar tu sebenarnya kita boleh apply, cuma tak sepenuhnya. Jadi apa pandangan Kak Pak I pula bila kita tahu kita nak cerita pasal kepimpinan semula jadi versus kepimpinan berperingkat? Sebab kita tahu, contoh macam kita boleh tengok orang tu kan, cara dia bercakap, oh dia ni boleh jadi ketua ni.
Tapi kadang-kadang setengah orang kita tengok dia masa sekolah macam alah malu-malunya. Rupa-rupanya bila dah jumpa face to face, bila dah besar, dah ada kehidupan masing-masing, bila jumpa reunion balik, kau post itu kau post kau bukan macam quite shy people. Tapi macam mana kau boleh jadi ketua kan? Sebab maknanya satu benda yang proses lah. Maknanya daripada dia jadi macam pemalu, dia boleh jadi seorang yang influence orang lain. Dia boleh handle orang. Jadi apa pandangan Kak Ai pasal dua ni? Dua manusia dengan betul cara kepimpinan dia. Seorang memang dah terlahir jadi pemimpin, yang seorang lagi dia build kepimpinan tu dalam diri dia. Okay. Okay, beza dia memang ada beza, tapi I believe that every person sebenarnya ada leadership dalam diri dia. So macam okay, kalau orang tu for instance born with the leadership karakteristik dalam diri dia, okay, itu mungkin faktor sebab dari kecil dia dah diterap macam tu. So naturally dia ada sense of leadership dalam diri dia. Okay, and then macam yang berperingkat ni, okay, itu mungkin macam okay, mungkin dia ada dari Okay, kalau yang berperingkat, okay, mungkin dia macam awak cakap tadi, dari sekolah dia pemalu, dia tak aktif pun, tapi as dia umur dia meningkat, dia belajar daripada persekitaran dia, and then dia develop leadership dia sendiri, and then itu describe akak sebenarnya. Sebab I'm not born with leadership characteristic since before, tak ada. Sebab waktu sekolah saya tak join apa-apa, saya tak aktif pun. Dia macam waktu sekolah menengah adalah join macam choir ke, public speaking ke, something like that, but not as a leader but as a member only. So when I saw that during that time the leader during that time how dia conduct orang, I learn something, and then from my family member, and then as goes by, I learn along the way. Macam tu. Itu akak lah. Tapi kalau macam ada orang yang dari sekolah memang dia jenis macam saya boleh, saya yakin lah, itu lain. Yang itu yang macam memang ada leadership dalam diri dia. Tapi dua-dua still is a leadership. And then tadi you cakap apa beza dia kan. And then macam tak ada beza sangat pun. Sebab dua-dua is leadership, just style dia lain, itu je. Lepas tu macam kalau kita tengok masing-masing ada leadership dalam diri kita. Sebab macam okay, contohlah kalau kita ada leadership dalam diri kita, macam ni kita boleh cakap kat diri kita yang macam okay, bangun pagi ni aku kena settle ni. Kalau tak habis lah, memang habis lah. Tak settle semua kerja, nanti assignment semua tak siap, nanti habis dah markah aku. Itu leadership, sebab kita conduct diri kita untuk untuk follow the plan. Macam tu. Sikit nampak kecil tapi benda tu memang ada kat dalam diri kita. Dalam diri kita sebenarnya. Sama je macam waktu kita makan pun. Okay, waktu makan aku ni disiplin. Okay, baca doa. Kalau kita as a Muslim lah. Or any religion kita ada macam berkat macam tu. It's leadership in a way. Yeah, so I think like there's no different, it's just a type of style of leadership. Macam tu. Dengar ke tadi? Dengar. Dengar kan? Takut tadi lagi earphone. Laptop lah buat hal. Okay. Itu kan maksud kamu kan? Takut tak menjawab soalan pula. Ini aku melalut. Betul Kak Ai, betul. Sebab macam Kak Ai kata berperingkat kan. Balik pula dengan Tasha lain. I'm the one yang from nature. I'm from nature. Faham? So bila boleh nampak.
Tak boleh nampak. Ya. Okay. Tapi masalahnya kadang-kadang ni bila kita dah terlalu macam hidup dalam leadership yang macam kadang-kadang leadership ni kepimpinan yang kita ada ni kadang-kadang dia punya cara nak kita nak applykan dalam hidup kita dengan sekeliling kita bukan satu benda yang mudah, betul tak? Contoh macam aku punya perangai kena kalau orang buat kerja dengan aku kena sekian buat macam tu. Kalau tengah leader macam tak kisahlah, boleh ni asalkan kerja siap. Macam gitu. Betul. Ya, ada juga orang macam tu. Macam nanti kalau korang dah habis semua, macam korang kalau sekarang ni memang tengah buat part time job ke apa ke, korang boleh nampak kan macam ada setengah leader dia macam ni, setengah leader macam ni. Macam tu. Korang kena cope dengan style diorang. Ataupun kalau korang ada style sendiri, buat je asalkan kerja tu siap. Macam tak payah hirau lah orang cakap apa sebenarnya. Macam tu. Jadi, kita balik kepada soalan yang satu tu. Kita tak ingat apa-apa soalan dah tanya. Jadi, soalan yang seterusnya. Macam Kak Faiz jadi leader. Leader untuk training leader kan sekarang. Maknanya dekat atas Kak Faiz tu mesti ada seorang lagi ketua, chief manager, right? Jadi apa beza skop kerja Kak Faiz tu as a leader dan skop kerja dia as a manager? Sebagai tahu pemimpin ni tak pengurus ni dia tak semestinya dia memimpin. Apa dia kenapa wujud leader kan? Sebab macam fikir-fikir kan dah ada manager, kenapa ada leader? Ya, betul. Okay, beza kalau kita dalam macam industri, dia ada management level dia tau. So macam dia lain dengan yang bila kita dalam unit dalam universiti. Dalam unit universiti kita terus ada seorang top. Tapi yang seorang top tu contohlah presiden, atasnya ada penasihat. Penasihat tu dah macam manager sebenarnya. Macam tu. So macam apa beza macam, jadi aku bagi contoh diri akak. So macam shop leader ni dia macam kalau pengurus tak ada, kita orang lah yang macam supervise apa yang berlaku dekat store tu sendiri, outlet tu sendiri, macam tu. So dia macam pastikan kalau ada apa problem kita boleh settle. Kalau ada apa problem, kalau kita tak boleh settle, kita bagi tahu pengurus. And then kita bagi kita bagi tahu what's the problem, and then kita boleh try bagi solution. Boleh tak kalau problem ni kita selesaikan melalui solution ni. Kalau tak boleh, nanti pengurus tu yang akan try bagi solution tu dekat kita. Apa-apa pun kalau if the top management level yang atas kita tu tak ada at the area, we just try to solve it between ourselves first, and then try to calm lah every staff kalau problem tu berlaku macam diorang betul-betul tak tahu buat. And then kalau tak boleh, baru second step kita bagi tahu orang atas kita, macam tu. But the difference actually kalau dalam industri macam atas, mestilah lagi atas posisi kita lagi banyak kerja, and then lagi banyak responsibility, like macam biasa kan. And then all the report yang kita kena buat, they have to do it triple. And then bukan seorang je, dia kena supervise orang staff lain pun dia kena tu. So benda tu adalah difference dia, macam tu. Sebab dia lagi direct dengan bos atas. So dia kalau apa-apa problem pun dia try jumpa kita dulu, and then kita baru jumpa orang staff yang bawah kita. Tapi macam tak boleh lah macam completely salahkan masing-masing. Kita kena cari punca dia, kenapa dia macam tu. Tapi sebab ada setengah orang jujur lah, dia macam terus point out, tunting jari, orang ni salah. Tak boleh macam tu. Kita kena cari dia punya apa point dia, macam tu. Try solve the
problem yang tiba-tiba ada tu. Macam tu. Okay, So, faham. jawab soalan ke? Okay, jawab soalan. Jadi nampak kan tadi macam Tasha cakap tadi, macam mana pihak universiti pun ada cabaran dia. Macam nak tentukan sama ada kita ni boleh masuk kampus ataupun tidak. Maknanya kat situ dah ada cabaran-cabaran yang mereka kena selesaikan. Urusan dalaman lah orang kata kan. Jadi dekat sini kita dapat tengok rupanya kira backup lah. Sebab tak semua orang bawahan ni, kadang-kadang macam kita sendiri kalau kita pernah bekerja, kadang-kadang ada orang yang dia cakap je lebih. Tapi kalau kita bagi kerja, nah ambil kerja kau. Kau nak sangat kan nak tahu kita punya kerja macam mana kan, kita punya payah macam mana kan. Okay buat. Kau tahu kumpang. Dia rasa macam pandai sangat. So macam okay nak ambil silakan buat. Nanti kadang-kadang orang macam gini dia akan diam. Bila kita tahu betul. apa tu someone yang ada position tu, dia sebenarnya kena co-op bukan dengan satu kepala je. Dia banyak sangat. Macam Kak Faiza tadi stress. Macam tu lah. Jadi kat sini bila kita dah nama jadi pemimpin, kita takkan lari daripada kritikan. Benda tu basic lah. Kalau kita dah nama kalau macam pemimpin, kita tak nak mention lah siapa kan. Tapi kalau pemimpin tu buat hal, pemimpin tu salah lah, itulah inilah. Kalau media sosial adalah tempat yang paling sesuai lah menunjukkan kritikan kita, ketidakpuasan hati kita kan. Betul. Jadi kita as a pemimpin, bagi kawan kan, kita sebagai pemimpin ni, untuk kita handle kritikan orang, macam mana? Bila kita in the position yang very, very high. Macam mana untuk soalan Tasha tu dia how kita handle kritikan kan. Okay, so sebagai macam pemimpin or any other human beings actually in general, bila kita terima kritikan kan, kita macam tak boleh terus melatau. Kita macam aku pula, dia pun macam tu juga. Kita tak boleh macam tu. Sebab memang susah, sebab setiap orang ada ego dia kan. Tapi orang tu tak akan cakap kalau benda tu kita tak buat. Macam benda tu dia tak realise. Dia lain cerita kalau kita tahu perangai orang tu suka batu api orang. Itu lain. Sebab ini realiti lah. Sebab realiti memang ada orang macam tu. Dia saja je cakap macam dia ni tak boleh buat kerja. Dia ni macam ni. Ada setengah orang memang batu api. Tapi ada setengah orang memang tegur kita sebab dia tahu apa yang kita buat tu salah. And then as a leader itself, as a human being in general, kita just take it as a lesson. And then kita fikir betul ke? And then kalau kita rasa nak marah time tu, kenapa dia cakap aku macam tu, try calm down dulu, tarik nafas dulu, lepas tu fikir betul ke aku buat macam tu. Kalau apa yang dia buat, apa yang dia cakap tu tak betul, kita counter back balik. Dengan kita stay calm, kita boleh counter back apa yang dia cakap. But intelligently lah. Jangan sekadar think kosong. Sebab tu apa-apa situation kita try to calm down and counter back balik apa yang dia cakap. Biar kita buat dia terdiam. Wah dia tak ada. Pandai aku mengajar apa ni. Sorry. Okay. But kita jangan cepat like melatah. Orang panggil. Memang klise kan jawapan tu. Tapi sebenarnya bila korang ada kind of opposition, and then ada orang bawahan, bukan bawahan lah, like our normal staff bawah kita, and then lagi-lagi staff tu tak sama umur dengan kita. Ada muda, ada tua, ada yang sama umur dengan kita. And then banyak benda kita kena fikirkan faktor kan. Kita just stay calm and tengok observe betul ke aku macam ni. Kalau betul, okay, thank you. I akan cuba ubah and thank you. As long as dia tak maki lah. Kalau dia maki tu lain cerita lah. Lain cerita, kita tak payah layan orang macam tu. Macam tim kosong je. Itulah macam one of the way I always handle kritikan. Jangan cepat melatah.
Kalau benda tu tak betul, we just counter it back with a fact. Yeah, that's all. Okay. Maknanya kat sini kita boleh tahu untuk lawan dengan kritikan ni, kita boleh kritik balik. Tapi dengan cara kita, the way kita kritik tu adalah cara orang berilmu. Ya, betul. Kita jangan samakan diri kita dengan dia. Macam sama level dengan dia lah, macam tu. Tapi lain lah kalau orang tu kritik kita untuk kebaikan lah, itu lain. Tu kita terima lah. Try terima walaupun rasa nak marah orang. Sebab suka hati nak tegur aku bagus sangat. Macam tu lah, macam tu lah. Tapi kita try. Keyword dia try. And then lama-lama kita boleh. Macam tu. Sebab it's not easy actually, tapi kita boleh sebenarnya. Okay. Bila kita melibatkan kritikan ni kan, mesti akan ada isu yang timbul tau. Maknanya orang akan kritik kita tanpa ada isu. Contohlah bila kita leader kan, macam Kak Bai leader, dan atas Kak Bai ada manager, bawah Kak Bai ada ketua. Kak Bai kat tengah-tengah lah. Jadi bila ada isu tu kan, contoh isu berbangkit dekat tempat kerja, sama ada, kita tahu yang kalau yang orang kat tengah-tengah ni dia akan tersepit. Sama ada macam aku nak breaking anak buah aku ke, ataupun aku nak kena dengar apa yang bos aku cakap. Di antara dua. Tasha pun pernah ada dekat situasi macam tu, sebab tak silap kita ada supervisor, leader. So, macam ada isu, so macam bertekak lah dalam like a group, macam what kind of bertekak ni sebenarnya. Betul. Sebab my leader dia nak sangat-sangat dia nak menjaga kami, nak jaga anak buah dia, which is me dengan kawan-kawan lah, semua kan satu tempat kerja. Tapi supervisor lebih kepada pihak atasan. Tapi dia tak nak dengar yang leader tu nak bagi tahu. Macam mana? Ini macam kiranya macam how we act as a middle person lah ni. Okay. Banyaknya okay, sorry. Okay, kalau macam middle person ni actually through my experience lah, kita act neutral. But bila kita act neutral, kita kena tengok neutral kita tu berpada tak? I mean macam kalau dah tahu orang tu salah betul-betul, kita nak act neutral buat apa? Tak payah. Kita just pertahankan lah macam tu. Sebab kalau masalah antara orang atasan dengan orang bawahan ni, I mean yang workers biasa yang not dalam management, kadang-kadang management ni dia tak boleh nak faham apa yang workers biasa cuba katakan, macam tu. So sebagai middleman, kita kena cuba fahamkan situasi tu dekat orang atasan and cuba solvekan. Macam tu lah sebenarnya. And then kita actually need to try to redakan keadaan, not joining side actually. Macam sebab kita middleman tau, kalau kita joining side, benda tu dia buatkan benda tu sampai bila tak habis. Macam tak habis. So kita bagi solution dekat orang A, kita bagi solution dekat orang B. Kita try. Tapi kalau orang tu dua-dua tak ikut, itu kita terpaksa pilih side lah. Tapi kita kena pilih side yang bawa benefit win-win situation dekat both side. Macam tu. In which kalau macam contohlah ada satu situasi ni, pekerja ni dia nak solat payah tau. Macam dekat satu company ni, nak solat time dia susah sebab kadang-kadang kerja dia busy sangat tapi nak solat tak boleh. Tapi kita lah, bagi contoh kita ni sebagai middleman bagi tahu dekat orang atasan, supervisor, suruh macam bagi longgarkan sikit masa untuk orang tu pergi solat dalam 10 minit ke 15 minit ke sekejap ke, and then
apa yang solution yang kalau pengurus tu cakap nanti sale turun lah sebab tak ada orang jaga bekerja. Tapi kita boleh bagi solution kat dia untuk tukar, macam orang tu pergi solat, orang ni jaga. Orang ni dah habis solat, orang tu yang jaga tu pula pergi solat. So it's a win-win situation. Orang tu dapat solat, orang tu still keep the sale going on. Macam tu lah. Kita try macam tu. Ya, itu dari segi industri lah actually. Macam tu. That we try our best actually to be like the true meaning of middleman, macam penghubung antara the management level and the normal staff worker. Yeah, that's how. Okay, faham. Kira maknanya kalau berlaku isu tu, maknanya middleman ni tak boleh terlalu dengar sangat cakap ketua, tapi tak boleh terlalu backing sangat, macam terlalu menangkan anak buah. Walaupun kadang-kadang isu tu lebih berat dia kepada anak buah sekalipun, tapi still kena fair and square lah kan. Ya, sebab sometimes management tu dia ada sebab kenapa dia buat macam tu. Ada sebab. But sebab tu kadang-kadang like the normal worker tak faham. And it's the middle management level tugas untuk fahamkan. Macam tu. Like they have to compromise lah in order to continue work together macam a long time, macam tu. Sebab yalah nanti environment kerja kita kan, mesti kita nak try the best for our work environment, macam tu. Try to compromise sebenarnya. Tapi melainkan kalau benda tu macam dah langgar hak kita sebagai pekerja, sebagai human being, or anything as long as it is our right, itu lain cerita lah. Yang itu kita kena pertahankan lah. Macam tu. Tapi kan Kak Bai, okay, ni soalan mungkin agak terkeluar sikit. Okay. Bila Kak Bai kata pasal our right kan. Kadang-kadang kita ni, sebab kalau macam dalam industrial, dia ada macam okay, ni bahagian HR, is bahagian financial, bahagian productions and bahagian marketing or so on. Kadang-kadang kita ni bekerja dekat bawah leader. Bila ada isu yang melibatkan HR, human resource ni, kadang-kadang kita ni as a leader nak cope dengan pihak HR pun, itu pun dah satu masalah. Maknanya macam okay, ni leader untuk bahagian production, yang ni leader untuk bahagian HR. Tapi masalahnya yang banyak connect dengan human ni adalah bahagian production, leader je. Tapi masalahnya dekat HR, dia more to macam buat satu kerja yang macam not related to human. Tu macam kadang-kadang kita kat sini macam bila kita adu masalah pekerja pada HR, kadang-kadang diorang pun tak faham. Diorang kadang-kadang boleh diceritakan lebih kurang 2 kali 5 je dengan pihak pengusaha atasan. Oh, okay. Kita right, tapi tak boleh nak. Tu sebab kadang-kadang HR pun tak faham kita. Ya, HR boleh cakap kah? Sebab kalau dalam industri sebenarnya not most HR boleh faham the production staff. Bukanlah ada staff in general or operation staff actually, or other staff, normal staff. Sebab apa yang dia tahu, dia akan fikir company dulu before the staff. Sebab itu fact sebenarnya. Kalau kamu tengok pun atau kamu baca pun, HR dia akan pentingkan organisasi company, macam the company overall, baru staff tu sendiri. So dia akan macam suruh kita solve benda tu between ourselves dulu. And then kalau tak boleh, baru dia try to adapt
macam cari try to solve the solution, in which ada certain company akan betul-betul solve this problem, the core problem, but ada certain company macam oh ini je ke dia punya problem, okay tak payahlah, biar je lah, tak ada apa pun ni, lama-lama benda tu tak solve. Ada certain company macam tu. Sebab apa ni fikir, kalau dia tak sebenarnya macam tak rosakkan organisation tu, dia punya structure tu, dia macam tak akan ambil kisah sangat. Macam dia tak akan cuit langsung save ke profit ke company tu, dia tak akan ambil kisah sangat. Macam tu lah, ada setengah company macam tu. But sebab tu lah, sebab ini apa yang one of my family member cakap lah. And then I think korang pun pernah dengar kot, macam kalau kita dapat kerja yang okay, yang best, sometimes the environment is toxic. Sometimes when we get the management level or our boss is kind, I mean like a human being yang boleh faham kita, sometimes the work is so stressful, the work is hard. Yeah, and then sometimes when the work, dia punya gaji tu okay, both the company, both the organisation tak best. Dia idea. Nak cari yang kerja tu okay, company dia punya boss tu okay, the pay is good, susah, sumpah susah. Unless you work with yourself lah, macam buat business sendiri, yang stress tu kita sendiri, sebab kita dah tahu stress tu punca berapa kan. Macam tu, itu lain. And then kita macam susah nak dapat semua. Kalau dapat semua tu, itu rezeki kita. Macam tu. Sebab tu lah macam don't give your 100%. Macam mana don't give your whole life to a work, sebab company tu akan boleh cari pengganti yang baru kalau kau left sebenarnya. Ya, itu betul. So have a balanced lifestyle. Macam waktu off day, kalau kau kerja dalam 6 hari seminggu, sehari cuti, kau nak tidur ke waktu cuti tu? Kau tidur je lah. Tidur je, nak buat, kau nak tengok drama sampai pagi buta. Okay, tengok je lah, buat je. Kau nak keluar kawan kau, buat je lah. Betul kau nak cuti, kau nak minta cuti, unpaid leave. Reason dia, tak tahulah, suka hatilah kau nak bagi reason apa. Buat, enjoy your life at the same time, build your career, because let's face it, we all need some kind of finance in our life. Sebab dunia sekarang ni, lagi lepas pandemik ni, memang kenalah ekonomi semua. So try to balance it lah. Your duniawi and your akhirat. Which is actually, bila kita dah kerja ni, truthfully susah lah actually. Kita busy kerja, lepas tu bila kita dah rasa stres tu, baru ingat macam, ya Allah aku stres hari ni, help me, macam tu. Bila seronok tak ingat, macam tu. Bila busy sangat kerja, macam tu lah. Dia kena mengenakan aku cakap ni, melalut lah. Sorry lah. Okay. It's about our life. Hidup kita macam gitu, tujuan dia sama je. Ya, betul. So macam apa yang Kak I kata tadi, we cannot get two in one time. Kalau maybe lah ada orang dapat, but itu rezeki dia. Macam tu. Dia susah bahagian lain pula. Mungkin yang kerja bagi kerja dia elok, mungkin family member dia macam tak tu sangat ujian dia family member. Kalau kerja dia tak elok, tapi family member dia semua supportive dengan dia. Itu okey juga. Kawan-kawan, environment, semua tu lah. Take the factor. Okay, bila kalau tengok daripada resume Kak Bai start jadi trainee untuk MACD since this year, March. Jadi masa tu kan it's still in the pandemic kan, pandemic punya situation. Jadi before this, yang latest ni kan, adalah macam isu like macam terakhir benda ni bukan jadi kat MACD, benda ni jadi pada KFC, which is about the drive-thru, which is yang viral lah itu.
Yang dia bisu tu Ha. Okay. It's kind of issue, right? Kalau benda tu Yeah. jadi kat Mm-mm. mana-mana franchise, McD or KFC ke Starbucks ke. Jadi kan, kadang-kadang macam, actually lepas viral video tu, baru Tasha sedar, rupanya drive-thru ni boleh untuk orang-orang macam ni. Sebab kita tak pernah didedahkan rupanya. Dan kita tak tahu sebenarnya. Sebab kalau kita drive-thru, semua naik kereta kot. Bukannya ada tempat yang sesuai untuk macam, okay, yang ni untuk special one person. So macam, kalau jadi macam gitu kan, benda tu dah jadi satu isu untuk franchise sendiri. Maknanya kat situ akan tersangkut paut lah pada yang bekerja. Kalau kita masuk, dia kata macam dia punya yang take the order, right? Jadi masa tu akan ada isu, dan like how kalau dapat in that situation kena macam tu. Okay. Okay. 10 kali dah okay. Okay. Okay, kalau I in that situation. Okay, katakanlah kalau orang macam tu nak order. Tapi actually kan, ini masa akak jaga drive-thru kat McD in which tak ada ambil order, but I just become the cashier beside orang yang ambil order tu. Ada CCTV, memang ada CCTV dalam tu sebab kita nak tengok orang yang datang, orang yang kereta yang datang, ada ramai lagi ke tak, apa berlaku masalah kan. Tapi kita sebenarnya susah lah nak nampak apa orang tu buat dalam kereta. Just nampak ada orang kat dalam kereta, itu je. Macam pergerakan ni nampak, pergerakan yang dia buat susah sebenarnya nak detect. So in a way, faham juga kenapa workers tu macam in the end suruh that girl pergi masuk dekat kaunter sebab mungkin any of the workers kat situ memang tak ada skill untuk sign language. Okay. Itu one of the solution, but at least lah I think dia boleh je panggil manager dia untuk handle benda tu. Dia macam pergi terus dekat tempat drive-thru tu and then dia communicate. Sebab at the same time orang tu dia bagi macam tulis kan dekat phone dia nak apa kan. But itu maybe faktor dia orang lah sebab dia orang tak nak try to solve the problem. Benda tu boleh solve dengan dia orang pergi keluar and then tengok directly and communicate through dia orang punya headset. Dia nak apa. Benda tu boleh solve but they don't. It's all depend on human being lah. Itu kalau and then back to your patient actually, kalau I am in that situation, I would immediately call my manager actually, shift manager ke, sebab dekat McD dia ada shift manager dengan crew trainer tau. So maybe I will call my crew trainer or crew leader or my shift manager kalau diorang semua tak tahu. And then try cakap orang ni dia tak boleh nak order sebab dia tak apa kan cakap ada communication problem dengan dia ada hearing problem. Okay, so boleh ke kalau kita keluar ambil order dia and then kita communicate through headset? Kita try to solve the problem actually. Memanglah ada timer sebab kalau perasan every drive-thru, tak tahulah KFC ada ke tak tahu, dekat McD dia ada timer tau. Timer macam dia nak ambil order berapa minit, nak bayar berapa minit, semua tu. And then kena within the time, like dia maximum 1 minute. Kalau ambil order maximum 3 minit. Tak silap lah, kalau salah sorry, tak ingat lah. Sebab kalau lebih daripada tu nanti peratus ranking drive-thru akan jatuh. Dia akan effect sebenarnya. So sebab tu lah kalau perasan masa drive-thru dia akan macam cik nak order ni ke? Okay, okay sila bayar ke depan, pak, laju. Sebab memang kena laju sebab dia akan effect ranking drive-thru sebenarnya. So orang yang macam kalau pergi drive-thru ke apa-apa, kalau nak order tu fikir siap-siap lah.
kesian orang kena kejar ranking. Kejar peratus. So yeah. Okay, back to the question. Yeah, I will do that. I will tell my shift manager try to communicate dengan orang tu, try to solve the problem lah. Janganlah biar sampai orang tu dia explain banyak kali apa yang dia nak pun, tapi dia sampai frust, dia keluar daripada KFC tu. Macam tu. Janganlah buat dia rasa macam dia tak ada hak untuk makan kat drive thru. Sampai macam tu lah. But yeah, it's all depend on that person lah, how they act actually. Maybe dia tak terfikir nak buat macam tu, who knows. Yeah, so actually I would say that not really the staff fault, and not really, then obviously bukan salah dia hearing problem woman lah. Not completely fault workers tu. Maybe dia macam flustered or terkejut sebab ada orang macam tu first time dia nampak orang kat drive thru, orang macam tu. So but as a leader actually you need to be prepared macam terus fikir apa yang patut buat. Tak boleh buat macam tu sebenarnya. Macam tu. Well, that's me I think. Yeah. That's how MACD think lah. I think, I don't know. I still at MACD Lake Garden. I think they would do that based on my intern / working experience dia. Jadi maknanya kan macam yang Kak Pak I kata tadi, bila dalam situasi macam tu Kak Pak I panggil manager of another leader kan. Maknanya kat sini when we jadi leader, lagi-lagi dalam bahagian servis lah kan. Like macam hotel ke atau apa saja kan, kita kena pergi servis ni, like kita kena more attention kepada benda-benda yang out of the box. Maksudnya kadang-kadang yang tiba betul, sebab service involve with human. Any kind of service actually, be it macam service tu kita tangible and intangible. Tahu kan tangible dengan intangible kan, yang kita boleh nampak, rasa, tengok, dan kita physically kita buat macam tu. Sebab kita deal dengan human being, kita bukan deal dengan robot or deal dengan objek. So sentiasa ada benda yang out of box yang kita macam boleh jadi kau orang macam ni, boleh ada orang macam ni, tak faham ke. Dia memang sentiasa ada orang macam tu. Macam tu lah. So in a way kita try to think, to kita punya brain kena fikir-fikir ni kena buat ni, macam tu. Ya, kalau kita tak tahu apa sangat nak buat, cik jangan sebelah nak buat apa ni. Mungkin orang sebelah tu ada idea. Kalau orang sebelah tu tak tahu, kita panggil, nak buat macam mana ni? Macam tu. So that's mean leadership needs to come out with the communication. A good communication. Sebab tu lah leadership ni is nothing without orang bawah dia. Without orang sekeliling dia. I mean leadership in industry lah, or any units or university or even school, kalau jadi ketua kelas ke assistant apa-apa ke, dia nothing lah kalau without orang yang macam worker staff bawah dia. So dia memang to communicate well, to delegate tasks, to solve the problem, to always have like critical thinking. Even kau punya macam position kau macam macam aku dalam management level macam paling bawah, tapi kena act lah, tunjuk yang kau tu, bukan tunjuk macam kau jadi leader, kau kena ada that responsibility. Ya, macam tu. So ada orang tu kat lobby. Okay dah. Jadi kan Kak Pak I, masa Kak Pak I mohon kerja MACD tu, Kak Pak I terus ditawarkan jadi ketua ke atau Kak Pak I starting from the bottom? Actually, akak bukan minta kerja situ, akak intern. Metal industry.
cakap kat kerja. No, aku tak kerja pun. Intern. Tapi bila kita intern dekat FMB, any FMB sebenarnya, benda tu kita kena buat sebenarnya. Kita kena kerja as workers biasa. Macam sebab kat kerja dia macam intern dekat fast food restaurant. Bila fast food restaurant kena belajar every benda dekat situ, bahagian service, bahagian operation, bahagian production, bahagian packaging, bahagian tu semua kena belajar. Bila dah belajar benda tu, baru kita boleh naik dekat management. Sebab management kena tahu semua benda. Sebab kalau orang bawah tu tak tahu buat benda tu, management dah boleh ajar dia. Macam tu. Before you become leader, you need to have that ilmu. You can't be empty leader like that. Yeah. So, sebenarnya akak minta intern kat situ. Tapi intern kat situ berbayar. So yeah, look at it. Okay. Dah baik. Boleh tanya soalan lagi? Boleh. Okay. Okay, leadership ni kan, dia banyak kepada, apa tu namanya, dia ada style-style dia. Like macam kita belajar, demokratik lah, apa tu, autokrasi, laissez-faire. So, macam Tasha, like how, macam Tasha lah, sebab Tasha lepas SPM. So, like how my cikgu ajar, saya kata macam, you can bincang like a democratic, minta idea. But when you do some, orang kata apa, keputusan, decision, you need to be autocratic. Not to be macam soalan macam tu. So macam kalau macam Kak Pai sendiri, macam mana style Kak Pai? I think dalam sila yang that autokratik, demokratik tu semua lupa teori tu. Sorry lah. Dah lupa. Tapi kalau akak punya style macam tu jugalah. Akak jenis macam a leader, but at the same time I will include all of my staff punya opinion. Macam tu. And then I would take it into consideration and I would delegate the task according to apa yang diorang cakap. Macam masa before I become masa I jadi presiden dulu, DM tu, macam akak tak completely seorang, akak ada yang lain, ada setiausaha, ada pengurusi setiausaha, ada bendahari semua AJK. Before any event ke apa yang jadi, akak try minta diorang punya advice ke apa. But sometimes apa yang kita tak tahu, diorang tahu. So kita try minta kat diorang macam tu. Like my style would be democratic, and then I would each decide what to do with the information that I have. Macam tu. Kind of like your style actually. So Macam akak cakap tadi, akak jadi presiden untuk BDM kan. Kira akak dah jadi dah jadi pekan presiden lah kan. Okay. Macam akak sendiri, kalau tengok resume akak pernah in matriculation ke salah? Betul. Okay, like, masa matrik, akak pernah ni tak, macam join a club ke, macam MPP ke? Masa matrik, aku tak aktif sangat pun, jujur lah cakap, tak aktif sangat pun. Just macam masuk kelab tu, like everyone kena masuk kelab. So akak masuk kelab kebudayaan kebudayaan dan apa nama, tak ingat tapi kita panggil kebut, kelab kebut dia punya short form sebab memang kebudayaan. Lepas tu macam involve tu not really involve. Akak just macam jadi exco, siap ke tempat. Macam tu je lah, but not as a leadership like that. Sebab masa like how UiTM train student untuk being more leadership. Sebab kalau kita tengok, ni bukan nak bias lah ataupun apa kan, tapi
like how lepas tu UI, sebab sometimes universiti dia ada cara dia untuk build dia punya pelajar, graduan dia untuk jadi graduan yang keboleh pasaran graduan yang tinggi. Dia nak graduan dia boleh dipasarkan dengan banyak. Jadi bagi kakak sendiri kan, like how your ITM train semua pelajar being more graduan, bakal graduan yang akan yang boleh kalau apply kerja tu mesti boleh dapat. Like how dia macam bukanlah boleh dapat, kira macam orang akan nampak leadership daripada graduan UiTM tu sendiri. Oh, how UiTM? Actually, benda ni akak pernah dengar juga. Kalau UiTM walaupun memang banyak orang masuk UiTM kan, but UiTM is one of the university yang produce student yang boleh buat kerja. Boleh macam bukan macam graduan yang macam kau belajar teori je. Macam tu. Sebab setengah universiti ada, memang ada pun. But mostly UiTM dia memang terapkan untuk student dia more involved dengan jadi leadership ni. Sebab tengok UiTM Terengganu actually we are known as leadership campus tau. Kalau tahu kan that term, ke tak tahu? Tak tahu. Tak tahu tak? Okay, dia sebab UiTM ke banyak sebab so UiTM Terengganu ni orang panggil leadership campus. Sebab Terengganu dia yang start student union. Kalau tahu pasal student union, pernah masuk camp kan? Pernah? Persidangan? Tak. Itulah tu. Sorry, minta maaf kepada pihak-pihak yang ITP ke HM, minta maaf. Saya pelajar Part 3. Belum pernah masuk kampus. Tak pernah orientasi. Online. Tak apa, online tu sebagai batas. Tapi sebab ni sebab student union memang dah start dekat Terengganu and then start dari dulu lagi sebenarnya. So sebab tu pasal dekat UiTM mostly yang pasal hak ehwal pelajar macam MPP yang settle kan. MPP lah yang macam bagi tahu UiTM sendiri, pihak macam HEP, mostly HEP lah. Apa masalah student, apa yang boleh diorang selesaikan untuk student, macam tu. So diorang more involved dengan student untuk macam involve lah untuk aktifkan diri sebab benda tu macam rugi lah kalau tak join. Bila lagi korang nak macam bersuara, macam nak join tu, join ni. Sebab degree or diploma, degree or diploma ni memang sekejap biasa sebab bila masuk pekerjaan lain gila, korang akan rasa macam rindu belajar dulu macam tu. So macam at the same time and then UiTM pun punya kelas, tengoklah kita banyak praktikal kan, macam kalau kelas yang mereka praktikal kita kena buat assignment group, mesti ada leader. Leader tu akan delegate task and then kalau even the group member is not the leader itself, dia jadi leader untuk diri dia sebab dia kena complete kan task yang diberi oleh leadership dia, disiplin dalam diri dia macam tu. And then UiTM ajar untuk kita jadi berani, macam tengoklah berapa banyak presentation kita kena buat. Lepas tu tak pasal-pasal sekarang ODL semua orang dah macam jadi influencer. Rakam video ni. Betul. Buat vlog, buat ni. Dapatkan like, dapatkan view. Yang dapatkan like, dapatkan view tu ikut persyaratan. Nak kira markah ke tak, mungkin itu bonus, mungkin itu tu. Sebab dia ajar kita untuk jadi more outspoken in a way. Kita build kita punya skill. Macam kita sekarang ni, skill editing tiba-tiba daripada tak ada, tiba-tiba ada. Tiba-tiba apps video maker kita tiba-tiba ada. Filmora lah, Vilo lah, CapCut tu lah, apa benda lah. Tiba-tiba tahu. Kalau tak kita macam ni apa ni. Macam tu. Kita macam kita belajar untuk develop benda tu. So and then UiTM
terapkan benda tu dalam diri kita sebenarnya. Macam tu. Betul lah macam bila kadang ada setengah company yang dengar, oh dia ni student UiTM, dia tahu student UiTM buat kerja macam mana. Tahu buat kerja, not just talk. Macam tu. So yeah, kita boleh tu lah kalau company dia tak tahu, dia decide to hire that UiTM student, they know lah that they have good impression on UiTM student lah, yang dia orang tahu oh UiTM student ni boleh buat kerja macam tu. So yeah, relate ke? Okay, dia relate lah dengan leadership sikit. Okay, relate. Go, UiTM di hatiku. Okay, setuju. Jadi kepada semua pelajar-pelajar baru, jangan rasa terbeban sangat. Jangan rasa terbeban sangat dengan caption UiTM je. Walaupun dapat 3.5 kau sudah dapat dekan. Kena ingat dia masih ada cabaran di situ. Ingat 3.5 tu senang ke nak dapat? Kalau bayangkan kalau korang dapat group mate yang susah nak kerjasama. Ingat senang nak dapat A sebab pensyarah pun sendiri ada kuota dia. Kena bagi kelas dia tak boleh semua dapat A. Dia mesti ada seorang, dua orang dapat B. C tak mungkin lah. Seorang dapat B. Dia tak mungkin semua orang dapat A sebab benda tu dia orang akan pensyarah akan dipersoalkan. Kenapa dia bagi semua orang A? Kenapa tu yang dia banyak benda kena jawab. And then memang ingat senang 3.5 tu. Tak senang. Banyak benda kena buat sebenarnya. Sebab like macam Kak Mak kata skill of video editing semua kan. So macam bila tanya my friend from the other university pun, like macam diorang tanya lah macam like kenapa busy sangat kan? Oh aku kena record video itu ini kan. Apalah kau record video kan? So macam okay sekarang dah faham kan? Dah faham kepada sekarang dah dapat pencerahan kan kepada penonton. Jadi faham lah the meaning of video tu sendiri. Memang nampak renyah benda tu sebab macam bayangkan kau ada ambil 9 subjek. 9 subjek kan. Memang bayangkanlah kalau korang ambil 9 subjek that sem. Every subjek video. Tak lama pun 3 minit je maksimum 3 minit je. Habis tu nak edit lagi, nak rakam lagi, ada bloopers lagi. Tapi memanglah. Tapi at the same time bila tu kita dah ada satu soft skill. Boleh letak dalam resume like kau punya capability untuk guna software ni excellent. Bukan intermediate dah excellent. Bukti dia kalau orang tu tanya, okay saya buat video ni, kalau cik nak tengok saya boleh present sekarang. Macam tu. Yeah, that's in a way they taught us. So it's not like completely useless lah. Sebab it benefit yourself. Macam tu. Yeah. Dia ada benda, dia ada reason lah kenapa orang buat macam tu, kenapa pensyarah buat macam tu. Like itu husnuzon. Tapi kalau dah banyak sangat bagi tu memanglah stres kan. Tapi ya itulah journey kita kan nak dapatkan degree. Macam tu. Sebab like macam Kak Imran kata macam like kita leadership tu build dalam cara yang macam klise tapi sebenarnya itulah leadership. Like macam kita urus masa. Macam Tasha cakap before this macam kawan-kawan ajak keluar ke apa kan. Macam you know how to say no. Yeah. As a leader pun you kena tahu macam to say no and to say yes untuk satu situation. Betul. Macam but even if you really nak buat benda tu masa kau keluar dengan kawan kau pun kau try lah tu macam cakap kat kawan, hey aku betul-betul kena attend kelas ni dalam sejam je sebab obviously kita keluar laba kan apa jam kan. So macam boleh tak bagi aku sejam ni kita duduk kat sini aku nak kelas jam. Lepas tu dengar je lah. I mean you limit yourself. You limit yourself actually. Macam tu. Memanglah akak cakap senang kan macam you limit yourself actually. Nak buat tu susah kan. Ya betul. Tapi kita kena try lah. Sebab tu keyword dia dari tadi awak cakap try. Sebab lama-lama boleh. Lama-lama boleh. Susah tapi boleh je sebenarnya. Macam dulu kita masa sekolah dengar macam cakap
susahnya SPM. Sekali dah habis dah SPM. Boleh je. Boleh je. Macam tu. Yeah, that's different. Jadi kan, okay, like macam mana Tasha tanya tadi, it's about like how your ITM tu sendiri put the leadership to the students. And macam mana kadang-kadang kan bila dah put leadership, kita tak tahu nak guna. Leadership tu ada tapi tak tahu macam mana nak apply. Bila nak dapat kerja, ada pula lah masalah kau nak tergagap lah, tergapa lah, begini lah, puter. Betul. Macam actually kalau pasal kerja kan interview, mesti ada job interview kan. Actually ini my personal experience sebab masa mula-mula akak dapat interview, ni interview in general lah, like interview untuk dapat pinjaman anak perak sebab akak anak perak anak perak pun benda itu kena interview. Itu like my first ever interview in my whole life. So benda tu nervous tau, macam tak tahu nak cakap apa benda aku nak cakap ni. Dah macam study pun still nervous nak cakap sebab first time. Tapi bila kita dah pergi interview ni, dia berjaya atau tak berjaya tu lain cerita. Sebab bila setiap interview kita pergi tu, kita dapat confidence sebenarnya. Kita macam dah tahu apa benda yang kita patut cakap dan tak patut cakap, dan apa benda kita kena observe apa panel tu buat. Macam tu, how we act around them. Macam tu. So experience tu membuatkan kita tahu nak buat apa, membuatkan kita tahu how we should act and how our thinking is. Macam tu. Okay. Okay, thank you Kak Pai untuk semua jawapan-jawapan daripada soalan-soalan yang Tasha ajukan sebelum tadi. Moga apa yang Kak Pai share dan beritahu pada kita pada malam ni akan jadi satu perkara yang bermanfaat untuk saya sendiri dan juga penonton. Sebab kita tahu untuk melangkah ke alam pekerjaan ni bukan satu perkara yang mudah. Lagi-lagi time pandemik ni, kita tahu cabaran dia, orang yang ada banyak pengalaman pun like macam pilot kan, macam pilot dapat dengar before this, diorang pun even dah bertahun pengalaman pun terpaksa kena retire. Betul. Itu yang kesian diorang. Jadi cabaran tu berbeza-beza untuk setiap pekerjaan. Kita tak boleh expect apa yang kita belajar itulah kita akan dapat kerja. Tak boleh bergantung pada degree kita semata-mata. That's why lah leadership tu kena ada. Sebab dia tak leadership, kita dah macam kita nak static pada satu tempat, macam kita terlalu selesa. Jadi kepada penonton, Tasha dan Kak Bai pun berharap pada semua sekali untuk be more positive after this. Dalam leadership tu, kalau rasa macam shy sikit sekarang, dah boleh dah. Walaupun online, jangan terbataskan kan. Sebab kadang-kadang bila macam online ni, kadang-kadang dia penglibatan dia macam susah sikit kan. Macam kalau macam baru nak try bercakap tu, macam nak try jadi person yang untuk keluar daripada comfort zone. Sebab actually untuk kita step up untuk jadi a new person, actually kita memang kena keluar daripada comfort zone. Sebab benda yang kita tak suka tu kan, sebenarnya yang bilang macam aku tak suka nak kerja. Dan akak sebenarnya tak suka nak kerja. Ayah lah nak bangun pagi lah, nak kerja tu lah, ada orang tu orang indah. Tapi kalau tak buat benda tu, how can we carry out with our life? So benda tu kena keluar daripada comfort zone. So benda tu boleh buat kita berubah. Cara kalau kita dah rasa macam tak selesanya apa macam ni. Itu sebenarnya tanda-tanda korang nak keluar daripada comfort zone tu. Teruskan. Jangan takut. Go. Macam tu. Dengar tu semua penonton, Kak Pai suruh keluar. Jangan static je satu tempat. The best. Try the new journey. So I think sampai sini sahaja kita punya session podcast.
Banyak lagi sebenarnya boleh cakap tapi keterbatasan waktu. Tak boleh lah cakap banyak sangat. Sebab esok ada kelas lagi. Setuju. Ya, kelas betul. Dan Kak Bahi pun mungkin kalau dah dia jadi kat sini saya dari pihak apa tu ruang malam ni Sorry, yes, dekat akak connection yang kamu stuck daripada tadi. Hello. macam sikit dah kembali sepatutnya. Jadi ini saja kita lagi. Baik, sekali lagi betul mungkin Line problem. Sorry. Nampak stuck. podcast mungkin kita boleh jemput Okay. Stuck. Macam mana? problem. Sekejap. Okey, dah Tak kembali dengar. semula. Tapi hello. Okey tak? Dia macam tahu je kita nak bersurai. Pastilah sekejap. Sabar. Kita nak bersurai. Jangan risau lah. Itulah, jangan risau. Okey, sampai sini. Sampai sini sahaja sesi kita malam ini. Jadi kepada semua, boleh komen kalau nak podcast season 2. Kita mungkin boleh jemput lebih ramai lagi tetamu. Atau mungkin kita boleh jadikan moderator tu pada 2. Mungkin lebih rancak lagi kita. Mungkin. Okay. Selesai. Okay. Jam dah menunjukkan. Jam dah menunjukkan untuk suruh tidur. Jangan lupa kalau dalam leadership, pengurusan masa tu pun kena juga baik. Sampai sini saja. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. And bye-bye. Hai semua. Thank you. Thank you for having me. Okay. Okay dekat.